Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Hafizah Jabiran dalam rancangan Pintu Destinasi. Kali ini saya berada di Melaka untuk mengunjungi tempat-tempat menarik, khususnya Muzium Baba dan Nyonya. Kali ini saya tidak berkeseorangan, saya bersama dengan penulis novel terkenal Indonesia iaitu Ifa Dena. Hai Ifa, apa khabar? Hai Fiza, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ifa kerana sudi temankan Fiza pada hari ini. Sama-sama. Okey, kali ini kita sudah ada di Melaka. So, kita mau buat apa di sini? Kita akan mengunjungi tempat-tempat menarik khususnya Muzium Baba dan Nyonya. Sebelum tu, jom kita jalan di kawasan ini. Jom. Melaka merupakan kota warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO. Tahukah anda, Melaka mempunyai banyak tempat-tempat menarik seperti Dataran Air Keruh, Sungai Melaka, Air Famosa, Jongke Walk dan banyak lagi. Dataran Air Keruh ini telah dibangunkan dan menjadi pusat pentadbiran oleh Kerajaan Negeri Melaka. Kita dah pun tiba di kota Air Famosa. Okey, menarik rasanya. Sekarang saya sudah tidak sabar untuk mengelilingi kota ini. Jom. Kota Air Famosa bermaksud yang termasyur dalam bahasa Portugis. Kota ini telah dibina oleh Portugis sebaik saja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Tinggi je tangga ni. Ayo naik ke atas. Nak naik. Tinggilah Ifa. Ayo, ini kali pertama saya ke sini. Okeylah. Okey, akhirnya kita dah sampai ke atas. Sekarang kita akan ke kubur pertahanan. Jom, ikut saya. Jom. Okey, kita dah sampai di kubur pertahanan. Inilah yang dibina oleh Portugis pada tahun 1511. So, inilah, jomlah kita jelajah lagi. Jom, Ifah. Kubur pertahanan ini telah dibina oleh tentera Portugis. Kubur ini diperbuat daripada batu dan tanah keras. Kini dikenali sebagai Kota Lukut dan Muzium Lukut. Beginilah cara penjajah memerhatikan musuh dari jarak jauh di kubur pertahanan ini. Okey, sekarang kita berada di betul-betul di telaga. Sebagai yang menghubungkan terus ke Sungai Melaka. Tapi telaga ini sekarang orang Cina selalunya mereka mempunyai kepercayaan kalau letak duit boleh Mendapatkan keberuntungan. keberuntungan dan boleh buat hajat. Itu kepercayaan mereka untuk baling shilling ke dalam telaga. So, kalau lihat di dalam sini ada banyak duit siling dengan duit kertas. Okey, jom kita jalan lagi. Kita tengok apa yang ada kat dalam tu. Kak Uda, Ya. bagaimana kalau kita pergi ke sana?
Ifah, jap. Kakak nak pergi sana jap. Ifah tu kat sini ya. Kakak nak selfie lagi jap. Apa kata kalau kita pergi ke sana untuk cari pelancong, kita menanyakan bagaimana tanggapan mereka tentang Melaka. Jom. Hello, sir. Excuse me. Hello. What's your name? Sid. Sid. Yeah, S-Y-D. Oh, that's right. Okay. Where are you from? Melbourne, Australia. Oh my God, you come here from Melbourne, right? What do you think about Melaka? I love it. You love it. I love it because it is still as it was. There's not much development, not much, and the hutons, the little streets, still there. Okay. I like it. Very interesting. Okay. Not boring. Not boring. No, not at all. I love it. Pintu destinasi. Pintu destinasi. Pintu destinasi. Pizza mana ya? Itu dia. Ifah ni gimana ni? Tadi Eva pergi sana, Eva interview pelancong asing. Oh, ya ke? Untunglah tak ajak akak pun. Okeylah. Kita pergi ke destinasi seterusnya. Kita rehat seketika dan jumpa selepas ini. Okey, bye-bye. Wah, cantik sekali batu-batu ini. Lah, menariklah. Bersinar-sinar. Kos macam saya. Elah, perasanlah. Jom, Okey, jom. Selamat datang. Hai. Oke. Apa saya boleh tolong? Oke, kita mau tanya di tempat ini teori apa yang paling menarik? Ya. Bagi saya, punya speciality adalah saya guna kristal ni berbalut dengan copper wire. Copper wire special ni. Okey. Saya dengar dekat bangunan ni ada keistimewaan dia sendiri. Oh. Apa keistimewaan? Cerita sikit Ya. boleh? Kalau pasal bangunan ni, jalan ni adalah dahulu panggil Jalan Belanda. Jadi adalah semasa penjajahan Belanda di sini, mereka buat bikin rumah ini. Jadi ini rumah kurang-kurang lebih kurang dalam 300 tahun. Wow, sangat lama. Ya. So, saya dengar dia punya bangunan ni pun ada dia punya detail dia. Pas dibuat daripada pasir. Macam mana tu? Ya. Contohnya kalau ini batu, sekarang guna batu bata. Dalam memang ada batu bata. Tapi dalam 300 tahun dahulu, mereka tak ada simen. Jadi mereka hanya guna macam ada guna kerang ke, shell ke, dengan pasir ke, mereka tampal jadi macam line saja. Dia bukan simen. Jadi pasal ni tengok dia sentiasa akan luntur sebab ini bangunan, ini dinding dia bernafas. Untuk simen dia tak bernafas. Ya. Ini sangat special. Ya. Okey penonton, di sini para penonton boleh datang langsung ke Joel Jewelry. Okey, di sini merupakan tempat yang menarik yang ada di Melaka. So siapa yang ingin datang ke sini boleh terus langsung datang karena ada banyak sangat benda-benda yang menarik Dan khususnya untuk para wanita. Ya. Okey. Ya. Okey, mari saya tunjuk lagi. Kalau contoh dalam ini ada berjenis-jenis lah. Ya. Ini pasal amari merah, warna merah series. Ya. So ada Sangat dalam unik, lagi. Ya. Atas sini. Galeri Joy ini mencipta pelbagai barang hiasan daripada buatan tangan seperti cincin, gelang, loket, anting-anting dan sebagainya. Semua barang hiasan ini
dicipta oleh pemilik galeri ini. Joy mencipta sendiri semua barang hiasan tersebut dengan batu-batuan kristal yang cukup bernilai. Aksesori di galeri Joy ini mempunyai keunikan mereka sendiri yang dapat menarik minat ramai kaum wanita. Inilah rantai kristal yang disebut oleh pemilik kedai tadi. Rantai kristal ini bernilai dari 600 hingga 800 ringgit. Kristal ini pula mempunyai berbagai jenis warna dan bentuk. Wow, batu kristal ini berusia 10 tahun. Lama juga ya. Setakat ini saja di lorong Tun Tan Cheng Lock. Kita akan ke Museum Baba dan Nyonya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Thank you. Thank you, Uncle. Okay. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bertemu kembali dalam rancangan Pintu Destinasi. Jom kita ke Museum Baba dan Nyonya. Sekarang kita sudah sampai di hadapan Museum Baba dan Nyonya. Wah, sekarang kita sudah sampai di Baba dan Nyonya. So, jom kita masuk ke dalam. Jom. Ayo Miza, tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke dalam. Sabar Ifa, kita kena beli tiket dulu. Saya kira free. Ya, awak ni nak free je. Jom lah. Okey. Untuk dewasa, tiket ini berharga RM15 seorang dan untuk kanak-kanak berharga RM10. Okey, kalau saya perhatikan betul-betul, saya ternampak lubang kecil dekat sini. Apa motif lubang kecil? Okey, yang ni bukan sebab pencacatan seni bina atau apa. Dia sengaja dibuatkan begitu sebab dia akan beri peluang kepada nyonya-nyonya untuk mengendap bakal suami mereka yang masuk meminat. Sebab kalau masa dahulu dia tak dibenarkan untuk keluar berjumpa dengan tetamu atau apa, so dia akan berada di ruang tamu, kita panggil tiaga lah. Okay, so dia akan duduk sini, lepas tu dia akan hendak siapa kalau dia dapat tahu yang bakal suami dia akan datang masuk Minang ke apa, dia orang akan mengendap dari celah yang ini. Maknanya memang nyonya memang duduk di dalam bilik. Bilik ini. Bilik ini untuk melihat orang yang di Ya. luar. Oh, okey. Menarik kan? Sangat menarik. Ukiran pada bawah tangga ini diperbuat daripada reka bentuk Belanda. Ukiran ini diukir oleh seorang lelaki yang berasal dari China. Ukiran yang bercorak burung, bunga dan buah ini melambangkan kebahagiaan dan juga kemewahan. Tangga ini mempunyai papan yang boleh ditutup dan dikunci. Tujuan tangga ini dibuat kerana yang pertama adalah untuk keselamatan cucu dan anak-anaknya. Yang kedua adalah untuk mengelakkan daripada rompakan dan pintu tangga ini akan ditutup pada setiap jam 12 malam. Nyonya memberi peraturan kepada Baba supaya pulang sebelum jam 12 malam. Jika tidak, Baba terpaksa tidur di bawah. Okey, baik penonton, sekarang saya sudah ada di dalam bilik master roomnya Baba dan Nyonya. Agak-agak ini lubang apa ya? Okey, ini adalah satu hal yang menarik dari bilik Baba dan Nyonya. Okey. Dari bilik master room ini, kita dapat memantau siapa tamu yang akan datang melawat ke rumah Baba dan Nyonya. Karena di dalam rumah Baba Nyonya ini hanya terdapat pintu depan dan rumah ini tidak memiliki pintu belakang.
So, Macam tu. ini merupakan CCTV milik Baba dan Nyonya. Baju pengantin lelaki bercorak burung merak, manakala baju pengantin perempuan bercorak burung phoenix. Itu yang bermaksud Garuda. Kedua-dua baju pengantin ini dijahit dengan menggunakan benang emas khas. Baju ini juga dijaga dengan rapi dan tidak boleh dibasuh. Paling penting sekali harus dipakai berlapiskan baju buluh. Menurut kepercayaan Baba dan Nyonya, kedua-dua pengantin akan menyalakan lilin itu. Dan lilin pengantin mana cair terlebih dahulu, maka dialah yang akan meninggal. Di sinilah tempat makan harian Baba dan Nyonya dan mereka mempunyai beberapa pembantu rumah untuk menguruskan dapur. Tiba pada waktu makan, mereka akan membunyikan loceng untuk memanggil kesemua anak mereka untuk turun makan. Sekarang saya bersama dengan pembantu muzik Baba dan Nyonya, iaitu Encik Lee Yuan Tian. Apa khabar Encik Lee? Khabar baik. Okey, saya ingin bertanyakan beberapa soalan, iaitu boleh tak Encik Lee menceritakan sedikit asal usul Baba dan Nyonya ini? Okey, kalau nak dilihat pada sejarah Baba dan Nyonya, kami ni berasal daripada imigran bangsa Cina yang datang dari negara Cina semenjak tahun 1707, okay, about that era. So kami tiba di Melaka, nenek moyang kami tiba di Melaka dan mula untuk berniaga dengan orang tempatan, dan kami mulalah bertapak dan membina keluarga, dan juga kami telah menetap sejak beberapa ratus tahun yang lepas, dan kami berinteraksi dengan orang tempatan, bercakap bahasa Melayu, okay, bertutur dalam bahasa Melayu, pakai baju kebaya, okay, dan so jadilah kami ending Baba dan Nyonya ni. Okey, Mr. Lee, bagaimana pula mengenai adat istiadat Baba dan Nyonya? Okay, kalau dilihatkan pada adat dan istiadat Baba dan Nyonya, kebanyakannya kami mengamalkan adat budaya bangsa Cina. Okay? Sebab kalau dilihat kepada nama, kami masih mengekalkan nama bangsa Tionghoa atau bangsa Cina. Agamanya masih lagi agama Buddha ataupun Confucianism yang asalnya agama bangsa Cina, dan juga kepada adat pemakanan. Kalau dilihatkan jenis pemakanan yang kami amalkan, kebanyakannya campuran, okay, antara adat pemakanan tradisi kaum Melayu dan juga kaum Cina. Contohnya kami kena makan dengan sambal belacan, okay, kami makan pakai tangan, okay, dan juga dengan penggunaan kacang dalam beberapa jenis masakan, okay, dan juga aspek pakaian, okay. Tapi walaupun kita tak bertutur dalam bahasa Cina, okay, kami bercakap dalam bahasa Baba, okay, mainly bahasa Melayu dengan sedikitnya campuran bahasa Hokkien. Okay. Tapi kami masih lagi mengamalkan adat budaya bangsa Cina yang amat teratur dan spesifik. Okey, bagaimana pula dengan cara hidup seharian Baba dan Nyonya ini?
cara hidup tu lebih kurang sama. Okay. Dia bergantung pada apa yang aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah keluarga itu. Contohnya untuk keluarga yang sini, mereka melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Jadi kebanyakan ahli keluarga mereka akan memulakan hari dengan pergi ke tempat kebun. Dia orang ada kebun kelapa sawit, kebun getah, so mereka akan melawat kebun ini. Okay, dan juga kaum wanita yang nyonya akan berada di dapur untuk memasak dan juga memantau, okay, pekerja-pekerjanya mengemas kini urusan yang seharusnya mereka melakukan. Contohnya untuk kemas rumah, okay, sebab mereka ni kaya, okay. So mereka ada pembantu mungkin dalam 10 orang untuk mengerjakan keperluan harian mereka, masak ke cuci pakaian. Sebab dulu masa dahulu tak ada mesin pembasuh kan, washing machine. So mereka kena basuh pakai tangan. Okay. So adalah orang gaji yang nak basuh, nak masak, kemas rumah, nak jagakan anak, okay, semua tu. Okey, Encik Lee, boleh tak sedikit uraikan mengenai sambutan perayaan kaum masyarakat Baba dan Nyonya? Okey, seperti yang dikatakan tadi kan, kami ni walaupun kami ni Baba dan Nyonya, kami ni masih lagi kaum Cina, okey, yang kami mengamalkan adat dan tradisi budaya Cina. Contohnya perayaan yang paling utama iaitu perayaan Tahun Baru Cina ataupun dan juga perayaan Cempeng ataupun perayaan yang kami panggil hari untuk mengenang nenek moyang, yang kita akan pergi ke bukit untuk menziarahi perkuburan nenek moyang kita. Dan juga pada hari bulan 7 yang atau dikenal sebagai Hungry Ghost Festival. Okay, so kebanyakannya semua ni adalah adat resam masyarakat budaya Cina, tapi kami mengamalkannya dengan percampuran adat tradisi kaum budaya kaum Melayu. Contohnya pada Hari Raya Cina kan, kami akan hidangkan kuih lodon, wajit, kuih bangkit, kuih bauru, yang itu merupakan kuih-kuih yang utama, yang wajib perlu ada. Okay. Ya, so dia menunjukkan kami ni Cina tapi ada percampuran dengan kaum Melayu. Ya, kaum Melayu. Okay, setakat ini sajalah soalan kami. Terima kasih Encik Lee kerana sudi berkongsi sedikit tentang kaum Baba dan Nyonya ini. Terima kasih sama-sama. Okey, setakat sini sajalah. Kita rehat seketika. Kita jumpa selepas ini di pintu destinasi. Ifa penat tak? Tak penat, cuma lebih sedikit. Ternyata museum ini luas juga ya. Memanglah luas. Kita dah hampir 1 jam dalam museum ni. Saya rasa sekiranya penonton yang ada di rumah datang untuk melawat museum Baba dan Nyonya ini, pasti mereka akan merasa seronok. Betul. Aduh, Liza, saya rasa saya sudah lapar. Kalau macam tu, kita nak bawa Ifa jalan-jalan. Bisa dengar dekat Jongka Street ada durian spring roll di kawasan berdekatan dengan Baba dan Nyonya. Kali ni Iza belanja Ifa lah. Liza nak belanja Eva? Wah, apa kata kalau Liza belanja nonton yang ada di rumah? Ish, Ifa ni. Surau saja. Okeylah, jom.
ramainya orang dekat Jongkowok. Ada juga yang menjual berbagai jenis makanan dan barang. Kat sini lah pizza nak bawa. Wah, kelihatan sedap pizza. Durian spring roll ini tak seluruh. Jangan tamat Ifah. Kita cuba satu dulu. Okey, jom. Durian spring roll ini cuma ada di Melaka saja. Tidak ada di tempat lain. Jika anda ingin mencuba, bolehlah datang ke sini ya. Ifah, pukul apa sekarang ni? Sekarang pukul 7. Sampai dah. Wah, kita dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih Ifah sebab sudi termakan pizza pada hari ini. Sama-sama Pizza. Hari ini senang kali diajak Pizza keliling Malaka. Okey. Okey, dan lepas ni Ifah bolehlah bawa rakan-rakan Ifah datang ke Melaka. Sampai sini sajalah Pintu Destinasi pada hari ini. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Bye! Bye.